Okey, tengok latihan pertama ya, 5.1, rajah 5.2 menunjukkan graf sesaran melawan masa bagi satu gelombang. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan amplitude? Okey. Jadi graf ni kalau kamu tengok graf sesaran ya, unit dia cm, dan ini masa unit dia saat ya. Jadi kalau sesaran melawan masa ni ya, kita boleh tengok dia punya amplitude, dan bila paksi bawah ni masa kelas bukan jarak, maka kita boleh cari tempoh. Ya, bila kita boleh cari tempoh, maka kita juga boleh cari frekuensi. Sebab frekuensi formula dia ya, selain pada V sama dengan F lambda tu, dia ada satu lagi khas untuk dia, iaitu F sama dengan 1 per T. 1 per T tempoh ya. Sebab dia pakai ni tak apa je lah. Okey, jadi dia nak amplitude. Amplitude ni kelas ya, ialah sesaran maksimum ya. Boleh tengok jawapan sebelah ni lah ya. Amplitude ialah sesaran maksimum satu gelombang daripada kedudukan keseimbangan ya. So manakah kedudukan dia daripada keseimbangan ni kelas sehinggalah puncak dia ya. Tak kisah kamu nak ambil bahagian kamu nak ambil bahagian atas iaitu puncak ya, ataupun kamu nak ambil bahagian bawah ataupun lembangan. Sebab amplitude ni dia cuma ambil nilai saja. Dia tidak kisah pada nilai sama ada positif ataupun negatif. Cikgu pasal apa-apa sekejap ya. Jadi amplitude ya, ingat daripada tengah, daripada keseimbangan dia ya. Ni keseimbangan dia, ni tengah ni, ni tengah hinggalah ke puncak dia lah. Kalau dia nak nilai, kita boleh terus baca lah kelas ya. So kalau ada soalan macam ni, senanglah sebenarnya ya, sebab pada graf sahaja. So maksud dia daripada kedudukan keseimbangan hinggalah sesaran maksimum daripada kedudukan dia. Itulah amplitude. Okey, tentukan tempoh ayunan dan seterusnya hitungkan frekuensi ayunan. So cikgu dah cakap tadi, kalau graf ni dia plotkan pasti X ni masa, maka kita boleh cari tempoh kelas. Kalau dia plotkan jarak tak boleh ya. Kalau sesaran lawan jarak tak boleh. Yang tu cuma kamu boleh cari panjang gelombang sahaja. So kamu kena pandai tengok paksi ni. Kalau tempoh dia ada kaitan dengan masa. Walaupun tempoh bukan maksudnya masa kelas. Tapi kalau ada paksi masa ni, maka kita boleh cari tempoh. Tempoh sama kelas. Satu ayunan lengkap. Satu ayunan lengkap ialah ada puncak, ada lembangan. Nampak ni? Ya, ni ada puncak, ada lembangan. Okey. Jadi itulah satu tempoh. Sama macam kita nak cari panjang gelombang lah. Cuma panjang gelombang, graf kat sini tak boleh cari kelas. Ni satu ayunan lengkap. Kalau panjang gelombang kamu nak cari, di sini mesti jarak. Ditukar pada jarak. Okey. Jadi di sini kita boleh cari tempoh. Satu ayunan lengkap, baca je lah. Nampak? Okey, berapa nilai dia? Ya, kalau kita tengok sini 0.4. Di sini cikgu dah bagi jawapan dah. Tempoh ayunan T sama 0.4. Dapat daripada mana? Daripada graf. Satu ayunan lengkap ni. Jangan salah lagi ya. Ini asas kepada graf gelombang ya. Asas gelombang lah ni. Apa dia puncak, macam nak cari tempoh. Benda yang ada pada graf saja. Macam nak cari panjang gelombang, macam nak cari frekuensi, macam nak kira hal laju ya. Itu benda-benda yang kamu kena tahu asas dia. Jadi cikgu dah kata dah formula frekuensi dia ada hal 1 per T. Masuk saja 0.4 tadi. So dapatlah 2.5. Inilah formula tadi yang cikgu sebut tadi. Ya. F sama dengan buku tulisan cikgu. F sama dengan 1 per T. Okey. Ini khas formula dia. Selain pada itu kita boleh guna yang ni lah. V sama dengan F lambda. Kalau kita ada maklumat lah. Okey. So dalam gelombang ini asal dia lah. Yang ni kamu dah belajar masa dekat ayunan lagi ya. Bandul lagi. Yang ni belajar masa dekat panjang, dekat gelombang ya. Okey, dah siap nombor 1, senang. Okey, nombor 2, banding dan bezakan antara gelombang progresif dengan gelombang pegun. Disebut banding ya, kita ada persamaan, kita ada perbezaan. Jadi cikgu dah ringkas dekat sebelah ni lah. Ya, persamaan antara gelombang progresif dan gelombang pegun. Bila sebut perbandingan kelas, memang ada persamaan, memang ada perbezaan. Tengok markah kalau markah contoh 5, satu persamaan biasanya lah ya. Selebihnya adalah perbezaan. Ataupun markah ada 4, satu persamaan, 3 lagi ialah perbezaan. Di sini cikgu ada bagi beberapa untuk persamaan ya. Okay, persamaan dia apa? Terhasil daripada satu sistem yang bergetar. Bahasa Inggeris buat dah. Ni dia suka betulkan sendiri ya. Sistem yang bergetar. Okay, pertama, kalau tak ada getaran, kita takkan dapat ya. Gelombang progresif. Gelombang progresif dan gelombang pegun ya.
Okey, yang kedua, jirim medium bergetar. Dia ada getaran, ya. Vibration. Dan yang ketiga, mempunyai maklumat seperti amplitude, amplitude dan panjang gelombang. Ya, okey, itu maklumat dia. Dia ada amplitude, ya, amplitude macam disebut tadi, daripada keseimbangan ke puncak tertinggi ataupun keseimbangan ke lembangan tertinggi, ya. Dan panjang gelombang lah, ya, kalau melibatkan graf sesara lawan masa ataupun kita ada nilai dia, ya. Okey, perbezaan dia kita masukkan dalam jadual lagi senang nampak daripada awak tulis, ya. Bila buat perbezaan kelas, memang kita sebaiknya kita buat jadual lah, sebab dalam fizik kita nak memudahkan memberikan jawapan. Jadi mudahlah kamu dapat markah. Nampak dia punya idea kat situ, ya. So gelombang progresif, ya, dia merambat dengan masa, manakala gelombang pegun dia tidak merambat dengan masa. Okey, gelombang progresif memindahkan tenaga daripada satu titik ke titik yang lain, manakala gelombang pegun tidak memindahkan tenaga. Tenaga disimpan dalam poket-poket gelembung, ya. Okey, gelombang progresif mempunyai maklumat seperti tempoh, frekuensi dan hal laju, manakala gelombang pegun tidak mempunyai maklumat seperti tempoh, frekuensi dan hal laju, ya. Itu antara dia punya perbezaan. Berapa banyak nak tulis depend kepada markah lah kalau dalam exam, ya. Dia satu perbezaan untuk kedua-dua nilai ni, progresif dan pegun ni biasa satu markah. Mesti betul dua-dua. Kalau salah, habis dua-dua lah, ya. Kalau persamaan, satu betul dapatlah, ya. Kalau kalau perbezaan, kedua-duanya mesti betul. Itu asas dia. Okey, yang ketiga, rajah 5.21 menunjukkan spring slinky yang sedang digerakkan ke depan dan ke belakang di satu hujungnya, ya. Jadi apakah jenis gelombang terhasil pada spring slinky? Okey, kalau kamu tengok dia apa ni? Dia mampat, nampak ni dia mampat, okey. Mampat tu maksudnya dia rapat kelas. Rapat. Lepas tu dia regang, dia mampat, dia regang, nampak mampat, regang. Spring slinky tersebut maknanya dia adalah jenis gelombang membujur, ya. Kenapa dia kata gelombang melintang? Soalan mana ni? Okey, so jenis gelombang terhasil kalau yang macam ni, ini adalah gelombang membujur, ya. Dia bagi masuk ni, jawapan salah. Okey, tak apa. Soalan untuk A, apakah jenis gelombang dia? Ini adalah gelombang membujur. Cikgu bagi tahu jawapan kat sini lah. Gelombang membujur. Macam mana kita tahu ni? Dia dalam keadaan mampat regang, mampat regang. Maksudnya ni gini kelas, gelombang tu seperti maksud gelombang bujur yang ada kat sini. Ialah gelombang di mana jirim medium bergerak selari dengan arah perambatan gelombang. Contoh gelombang bunyi, ya. Gelombang bunyi memang contoh gelombang bujur lah. Okey, maknanya perambatan dia bergerak daripada kiri ke kanan contoh. Okey, dia punya getaran tadi kiri kanan juga kan? Dia mampat, dia gegang, dia mampat, dia gegang. Nampak dia pergi kiri, dia pergi kanan, dia pergi kiri, dia pergi kanan. Maksudnya selari, nampak ni. Ni kan keadaan selari. Kalau serenjang, okay, kalau arah perambatan pergi daripada kiri ke kanan. Perambatan ni apa? Pergerakan dia. Tapi gelombang tersebut perambatan, propagation dalam bahasa Inggeris. Okey, tapi dia punya getaran atas bawah. Ni. So ini 90 darjah. Ini adalah gelombang melintang, nampak? Gelombang di mana jirim medium bergerak berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Contoh gelombang air, gelombang cahaya, semua gelombang elektromagnet, semua gelombang melintang. Okey, maksudnya dia nak bergerak daripada kiri ke kanan tapi dia punya getaran atas, bawah, macam tu. Itu dia jadi gelombang bentuk macam ni. Ni nampak ni. Itu dia jadi berserenjang dia punya vibration dengan perambatan dia. Itulah maksud dia. Kalau macam tadi, dia mampat, dia regang tu dia bergetar lah. Dia bergetar. Tapi dia still selari. Nampak ni? Kita tunjuk ni nampak ni. Okay, nampak dia punya getaran dia, vibration dia, ya. Macam yang kita bergetar, ya. Okay, itu maksud dia lah. So, tandakan X pada bahagian regangan gelombang dalam rajah 5.21. Okay, regangan yang ni lagi lah ni. Yang habis saya berhenti, ya. Yang jauh tu.
kita padam sikit. Okay, alright. Dia kata tandakan X pada bahagian regangan dalam gambar rajah. Okey, X ni lah yang mana-mana yang regang ni lah kelas. Tandalah X. Ni boleh. Ni boleh. Ni boleh. Okey, berapakah panjang gelombang lambda bagi gelombang tersebut? Okey, macam mana kita nak tahu spring slinky ni panjang gelombang dia? Kalau pada graf gini senang. Satu ayunan lengkap. Ni tapi ni bukanlah kelas ni tempoh ya. Satu ayunan lengkap. Puncak ke puncak, lembangan ke lembangan. Itu panjang gelombang. Sebab cara tempoh nak cari pun sama. Tapi ni tak boleh cari sebab ni masa ya. Okey, kalau pada spring slinky ni kelas, dia daripada regangan pertama ke regangan yang siri kedua. Regangan yang siri pertama ni ke regangan yang siri kedua. Tu maksud dia. Okey. So berapakah panjang gelombang dia ni lah. Nampaklah ni. Oh sorry, ini bukan. Ini dah mampat ke bukan kelas. Ni dah ni dah dua mampatan. Dua lambda dah. Nampak ni? Ni mampatan pertama, ni mampatan daripada awal ni kan. Ni satu, ni dua, ni tiga. Okey, cikgu tengok gambar ni cikgu tahu dah. Okey, so panjang 10 cm ni adalah 2 lambda. Macam yang cikgu tahu ni sebab mampat pertama, mampat kedua, mampat ketiga. Panjang gelombang daripada mampatan pertama ke mampatan kedua ni je kelas. Nampak satu panjang gelombang. Mampatan kedua ke ketiga ni dah satu gelombang dah. Satu panjang gelombang. Tu maksudnya. Cikgu mampat ke mampat tak? Regangan pun boleh. Ya, regangan pertama kita nak ambil tengah mana tepi tak kisah. Tapi kalau kita mula tengah, kita mesti berakhir tengah juga. Okey, kalau kita nak ambil regangan boleh. Okey, regangan yang pertama ni hingga regangan yang pertama. Okey, yang pertama dalam regangan siri kedua. Macam tu. Ni kita panggil siri lah. Siri pertama, siri kedua, siri tiga. Tentu juga regangan mampatan kan. So kalau tengok sini, kita tahu dah ni dua ni. Ni mampatan pertama ke kedua ni baru satu lambda. Yang kedua ke ketiga ni baru satu lambda. So kat sini ada dua lambda. 10 cm. So satu lambda 10 bagi 2 lah. So jawapan dia 5 cm. Ni skema soalan cikgu ni, tak apalah. Soalan skema nanti cikgu betulkan balik. Okey, tu jawapan 5.1. Senang sangat soalan ni ya. Simple je. Cuma kalau kamu tak faham nak cari lambda ni, tak boleh nak jawab lah soalan ni. Ya. Jadi dia mesti panjang gelombang kan? Kalau gelombang air kan? Ini gelombang air yang akan melukis kan? Daripada garisan pertama ni ke garisan yang kedua ni lah. Dia lambda, panjang gelombang. Sama juga kalau melibatkan spring slinky. Ya, kamu nak ambil mampat, ambil regang tak kisah. Yang ni dia ambil tengah ni. Mampatan tengah yang pertama, mampatan yang kedua, yang ketiga. Macam tu ya. Boleh kelas? Setakat ni faham? Faham. Faham. Boleh ya. Kita tengok 5.2. Kita dah habis asal gelombang. Mana pula lagi pula. Okey, seterusnya kita nak tengok pelembapan dan resonan. Jom cikgu. Mana? Ini asal gelombang. Tadi kita tengok asal gelombang. Mana pula? Satu dah. Okey, pelembapan dan resonan. Pelembapan ni kelas sebenarnya bila sesuatu ayunan ataupun satu getaran tu dia berhenti. Disebabkan oleh faktor luaran dan dalaman. Okey? Itulah pelembapan. Apa-apa benda yang berayun lah. Apa-apa benda yang berayun seperti spring, apa lagi, bandul ya. Dia akan berhentilah. Itu dipanggil pelembapan. Okay, disebabkan oleh dua faktor, faktor luaran dan dalaman. Luaran semua tahulah geseran udara. Dalaman dia punya molekul itu sendiri. Ya, dari segi mampatan dia akan mengalami getaran dan mampatan dia punya molekul. Kita ni kan pepejal ya. Apa-apa bahan yang pepejal ya, dia punya tu dapat molekul dia. So dia mengalami getaran dan regangan. Siri dia keadaan dia itu menyebabkan berlakunya geseran antara dia ya. Jadi dia akan mengalami kehilangan tenaga jugalah. Dia panggil pelembapan ya.
Juga tengah dah kat situ, okay? Apa masuk pelembapan? Dalam buku teks kamu adalah, ya. Ni baru diterang soalan. Oh, soalan nombor 3 tak ada tadi. Ni tak adalah kelas, sorry ya, cikgu tak tunjuk, cikgu ingat jawapan dia tak ada. Ni jawapan yang tadi ya. Nampak tadi act pertama, act kedua, act ketiga. So sebenarnya pada act pertama ke act kedua adalah ya. Cikgu tak perasan ada gambar. Okey, pelembapan ialah pengurangan amplitude satu sistem ayunan dan akhirnya sistem tersebut berhenti. Ya, pengurangan amplitude maknanya dalam pelembapan dia akan mengalami kehilangan tenaga. Okey, bila dia mengalami kehilangan tenaga kelas, maka dia punya amplitude akan berkurangan. Amplitude ni memang dia berkaitan dengan tenaga. Ya. Jadi lakarkan graf sesaran melawan masa ni lah graf dia, nampak ya. Dia punya amplitude semakin berkurangan, nampak. Akhirnya dia berhenti. Sebab kenapa dia kurang amplitude? Sebab dia kehilangan tenaga. Ya. Jadi akhirnya dia berhentilah. Geseran di bahagian luar, di bahagian dalam ya. Ada dua lah faktor dia, dalaman dan luaran ya. So graf dia kamu lukis, dia akan amplitude semakin rendah, tetapi ingat ya, tempoh dia tak berkurangan, nampak. Kita masih guna satu kotak ni ada nilai kelas ya, nampak kotak yang sama. Frekuensi dia tak berubah, panjang gelombang dia tak berubah ya, tempoh dia tak berubah, yang berubah amplitude je. Sehinggalah dia berhenti. Inilah graf dia. Kalau kamu tengok graf dalam exam, amplitude makin kurang ni maksudnya itu pelembapan. Sesuatu sistem tu dia mengambil pelembapan, dia nak berhentilah ya, sebab dia kehilangan tenaga. Okey, 2 settle. 3, nyatakan 3 contoh kesan resonan terhadap kehidupan manusia. Resonan ni apa? Resonan ni sesuatu sistem ataupun apa sajalah, tak semesti sistem, bangunan ya, apa-apa yang kita bina-binaan ya, bila ada angin ke apa, dia akan bergoyang, dia akan mengalami ayunan ya. Jadi setiap jasad ni kelas, dia ada frekuensi asli dia sendiri. Jadi kalau sesuatu jasad itu dia berayun pada amplitude yang maksimum, ya, mula perlahan je kan. Lepas tu angin kuat, contohnya buah air tu ada. Jambatan gantung, jambatan biasa pun, jambatan yang keras, jambatan Pulau Pinang tu pun kan. Kalau dia berayun ya, disebabkan oleh keadaan semula jadi, angin dan sebagainya. Okey, jambatan gantung biasa orang kaitkan lah ya, sebab dia memang mudah berayun berbanding jambatan keras tu. Jambatan keras tu berayun, jawabnya hancur ya. Bangunan kita yang tinggi-tinggi, pencakar langit tu ya, kita mungkin tak terasa, kita kalau berayun dengan kita sekali akan beralih ya. Jadi benda-benda yang besar ni, apa-apalah kita pun boleh berayun, cuma kita tak stable sebab kita kecil, dia akan berayun ya. Bangunan, jambatan gantung ya, bila dia berayun pada amplitude maksimum, maknanya ayunan tu tinggi, dia boleh capai frekuensi asli dia ya. Resonan ni bila sesuatu jasad yang berayun tu dia capai frekuensi asli, maka dia mengalami resonan. Itulah maksud resonan. Sebab itu jambatan boleh pecah sendiri, bangunan pun boleh runtuh sendiri. Disebabkan dia capai resonan, dia mengalami resonan, dia capai frekuensi asli dia. Jadi 3 contoh kesan resonan ada kat sini lah ya. Di sini dia bagi 2 ya, satu kesan positif, satu lagi kesan negatif ya. Jadi contoh kesan positif, buaian permainan dapat terus berayun tanpa berhenti. Kita ayun adik kita, lama-lama mula kita ayun, lama-lama dia berayun sendiri ya. Jadi dia dah capai frekuensi asli lah, tapi bahayalah kalau adik kamu dia boleh jatuh ke depan ya. Okey, antena radio dapat mengesan isyarat gelombang radio yang lemah dari stesen radio. Ini betul ya. Antena dulu bunyilah, sekarang kamu tak nampak antena ya. Dulu antena tarik kan, sebab nak cari isyarat gelombang ya. Gelombang apa kita nak cari tu ya. Jadi kalau berlaku resonan dia amplitude tinggi, boleh sampai kat kita lah, terutama kawasan yang sangat-sangat nak ni, kawasan yang lemah lah dia punya coverage ya. Macam itulah nampak dia kata ya, dapat mengesan isyarat gelombang radio yang lemah dari stesen radio ya. Okey, kesan negatif resonan ni pula, tingkat kaca bangunan boleh pecah kesan pada gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi dari kapal terbang supersonik. Betul, kapal terbang laju kan, zong. Dia punya udara pun laju kelas ya.
bila bulan pecah ya, dia punya tingkap ya, tingkap kita lah. Okey. Gelombang bunyi perkecil daripada kapal terbang supersonik ni maksudnya laju ya, kapal terbang laju. Jabatan berayun dan runtuh bila tiup angin. Jabatan gantung lah, jabatan yang keras kalau berayun memang pecah lah ya. Kenderaan mengalami gegaran apabila melalui kawasan jalan yang berlubang dan rosak. Kan kita vibrate kan. Okey. Jalan kenderaan memang boleh rosak lah ya. Betul ya. Sebab tu kenderaan dia ada absorber dia. Kita pun tak selesa kelas. Kalau kenderaan yang biasa, kenderaan yang apa, kereta-kereta kita macam kereta Cikgu Maiwi yang kancil sebagainya, rasa getaran tu kelas sebab dia punya absorber tu kurang ataupun tak ada ya. Kalau kereta yang besar, mahal, Mercedes semua tu kita tak rasa pun walaupun jalan berlubang sebab dia ada bahan yang dapat menyerap getaran tu, gegaran tu kelas. Dipanggil penyerap hentakan. Kalau motor besar dia ada. Kalau motor kecil mana rasa jalan dekat kawasan ladang gedugang-gedugang sakit buntut kan. Okey, kalau motor yang apa yang memang untuk motor cross ke ya, ataupun kenderaan apa MPV yang boleh masuk ke ladang, dia ada absorber dia sendiri dapat menyerap getaran. Getaran ni kena serap terutama bangunan tinggi. Dia ada alat hal dia untuk memberhentikan ataupun mengurangkan kesan ayunan tu kelas. Tidak boleh pecah lah bangunan dia ya. So ini antara kesan negatif dia. Okey. Itulah resonan kelas. Cikgu nak cerita tentang resonan ya. Dan nombor 4, bagaimanakah pelembapan bagi satu sistem ayunan dapat diatasi dengan resonan? Pelembapan ni berhenti, resonan ni dia opposite, bertentangan daripada pelembapan. Pelembapan ni dia akan berhenti ayunan tu ya, disebabkan tenaga dia hilang, amplitude dia kurang. Kena sebut amplitude tu kalau dalam exam untuk pelembapan ya. Resonan ni kamu kena ingat frekuensi asli, dia capai frekuensi asli. Setiap jasad ada frekuensi dia sendiri. Capai frekuensi asli, confirm dia akan berayun dengan amplitude yang maksimum dan dia boleh terus berayun lah kelas. Tu yang sampai pecah tu. Ya. Jadi sistem ayunan akan mengalami pelembapan disebabkan faktor pelembapan dalaman dan luaran. Bila daya di luar dikenakan ke atas sistem berayun tersebut, sistem tersebut dapat berayun dengan frekuensi aslinya dan dapat mengekalkan amplitude ayunan yang maksimum. Jadi kalau gabungan ya, sistem resonan ni, sistem nak berhenti tak jadi berhentilah sebab resonan ni dia akan menyebabkan benda tu terus berayun. Itulah sebab dia ya. Itulah keadaan dia. Okey, pelembapan dia nak berhenti, faktor luaran, faktor dalaman Jadi kalau ada resonan akan menyebabkan dia tak jadi berhenti dan dia akan terus berayun lah pada amplitude yang maksimum ya. Itu maksud dia lah. Itu dia capai frekuensi aslinya lah ya. Dan ini akan mengekalkan amplitude dia. Mungkin ada serta-serta benda kita nak dia terus berayun ya. Mungkinlah ya. Mungkin kita nak masa ke jam ke terus dia gerak kan. Tengoklah alat apa yang menggunakan keadaan seperti ini ya. Okey, senangnya formati ni lebih pada knowledge ya, pengetahuan ya. Tak faham tanya kelas dengan senyap. Seterusnya pantulan gelombang. Setengah ya. Okey, pantulan gelombang ni asas pantulan dah belajar lah masa form 2 menengah bawah form 2 je rasa Okey, semua dalam gelombang ni dia lebih mendalam lagi, dia lebih meluas. Okey, so mendalam dan meluas. Kamu belajar kalau menengah bawah tu gelombang pantulan tu cahaya kamu belajar kan. Sedangkan gelombang ni dia banyak air, bunyi, elektromagnet cahaya tu dia masuk bawah elektromagnet. Elektromagnet kamu dah belajar bawah ni last sekali kan. Dia punya range tu luas, banyak Jadi soalan dia, salin semula rajah 5.32 dan lukiskan muka gelombang. Muka gelombang yang ada tu lah, tu pun dia dah lukis lah Cuma dia nak tengok pantulan kan. Bagi gelombang pantulan serta tunjukkan arah pantulan. Pantulan ni kelas ingat balik syarat pantulan. Pantulan kamu dah belajar dulu dia punya hukum pantulan. Ada 2 kelas. Ni lukisan dia lah Ada 2 kelas Ingat hukum pantulan pertama sinar tuju, sinar pantulan dan garis normal berada pada satah yang sama. Cikgu ulang balik, kamu punya sepatutnya kamu tahu. Sebab ini dia boleh tanya dalam exam lah Ingat balik hukum pantulan.
Setiap benda dia ada hukum dia. Ada dua hukum yang melibatkan pantulan. Biasa kamu ingat yang kedua, yang pertama tak ingat. Kita sebut yang pertama dulu. Ya. Sinar 7. Kalau kita guna cahaya lah. Ya. Ataupun ni gelombang air. Gelombang air, gelombang 7. Kita sebut gelombang lah. Sebut sinar ni macam cahaya, macam soalan cahaya kan. Ada dia kalau sebut umum kita sebut gelombang. Ya. Gelombang 7. Gelombang pantulan. Sebab gelombang ni dia boleh pergi pada semualah. Air, bunyi dan sebagainya. Kalau kita sebut sinar hanya untuk cahaya kan. Okay, sebab dulu akan belajar sinar okay, sama je. Gelombang 7, gelombang pantulan dan garis normal berada pada satah yang sama. Inilah satah yang sama ni kelas. Ya, maksudnya dalam media yang sama, tempat yang sama, ya. Tu panggil satah yang sama. Okey, yang kedua ni biasa kamu ingatlah, ya. Sudut I, sudut 7 sama dengan sudut pantulan. Ini mesti ingatlah ke tidak. Kalau yang ni kamu tak ingat, tak tahulah. Yang ni memang biasa orang ingatlah, ya. Sudut 7 sama dengan sudut pantulan. Sebab kalau kita lukis sudut 7 dia ni, okey, kita akan dapat pantulan lah ni. Ni mana sinar 7 yang permulaan anak panah ni kelas. Nampak ni ya. Pen lain lah. Garis normal pemantau ni 90 darjah. So bila kita ada gelombang 7, ya. Jadi sudut dia mesti daripada garis normal ni kelas. Garis normal ke garisan dia lah. Di sini sahaja. So 90 tak 70 lah. 90 tak 70, 20. So sinar 7, 20. Sinar pantulan pun 20. Mana kecil je? Ni pun 20. Lepas tu nak jaga ni. I sama dengan R ni. I sudut 7, R sudut pantulan. Okay. Jangan kamu ambil 70 ni. 70 ni bukan. 70 ni adalah penghadang dia ni. Penghalang dia ni. Ya. Yeah. Daripada penghalang ke sinar 7. Sinar 7, sudut dia yang betul daripada sinar 7, kalau sinar lah ataupun gelombang 7 ke garisan normal. Inilah daripada sini. Ya. Yeah. Nampak tak? Debat-debat kecil je. Ni. Sebab sudut dia 20 ni. Ya. Yeah. Okey. Macam nak lukis muka gelombang, macam dapat gambar herok ni, ikut yang terpantau ni kelas. Okey, nampak? Gelombang 7 yang merah ni, yang mula-mula, anak panah mula-mula menuju ke penghadang ni. Nampak dia punya muka gelombang yang biru ni. Kan dia ikut bentuk ni. Dia ikut bentuk asal ni lurus kan, dia macam ni kan. Dia ikut bentuk asal gelombang 7 tu lah. Okey, sekarang ni gelombang terpantau, dia terpantau sikit 20 darjah. Ya. So, muka gelombang akan ikut dia lah. Kita terpantau macam ni. Okey, muka gelombang akan ikut gelombang yang terpantau. Inilah gambar ni, yang dapat warna orange. Syarat okey, syarat nak jaga ni, panjang gelombang ni mesti sama. Ni pun dulu kita sama. Nampak, mesti sama. Sebab sudut sama, panjang gelombang pun sama. Maknanya kalau yang ni, apa cm kamu lukis? Katalah 1 cm. 1 cm. Okey, yang keluar ni pun 1 cm. Mesti jaga tu. Kalau kita anggap pun lebih kurang je. Jangan nampak kejap besar, kejap kan kecil, akan besar. Tu tak boleh lah. Nampaklah kamu tak jaga panjang gelombang dia. Panjang gelombang ni mesti sama. Sebab dalam pantulan, semua sama kecuali arah perambatan. Panjang gelombang sama, sudut sama, frekuensi sama. Okay, yang tak sama perambatan lah. Kenapa tak sama? Ni yang sinar gelombang 7 ni menuju ke pemantau ni. Itu yang pantulan ni terpantau keluar. Nampak? Satu ke bawah, satu lagi terpantau. Yang panggil arah perambatan. Kenapa panggil perambatan? Tak panggil pergerakan. Itu gelombang punya istilah. Dipanggil perambatan. Propagation. Arah pergerakan. Kita tak sebut pergerakan ya. Arah perambatan. Faham ya? So dalam gelombang, dalam fenomena pantulan yang berubah arah dia saja. Yang lain semua sama. Okey. Dapat ya? Okey, nombor 2, rajah 5.33 menunjukkan penggunaan gelombang ultrasonik oleh sebuah kapal untuk menentukan kedalaman laut. Sela masa maknanya dia pergi, dia patah balik. Antara pemancaran dan penerima gema bunyi ultrasonik ialah 0.06 saat. Pelajaran gelombang ultrasonik air ialah 1500. Okey, dia dah bagi V 1500. Kita keluarkan nilai dia.
Dia bagi sela masa T kecil kelas, jangan T besar tempoh. Ni tempoh kelas, T kecil masa. So sela masa dia 0.06 saat. Dia nak kedalaman laut. Okey, kita guna formula ni lah. Yang sebelah ni ada ya. D sama dengan V per T. Ya, VT bagi 2, sorry. Apa saya ni? Okey, D sama dengan VT bagi 2. Kenapa bagi 2? Sebab masa dia pergi dengan patah balik ni kelas. Kita nak kedalaman yang ni je. Sedangkan masa dia pergi, dia patah balik. Nilai dia ambil dua-dua ni. Tak boleh lah dia jadi 2 kali ganda. Sebab tu dia bagi 2 formula dia. So masukkan nilai lah. Dapatlah kedalaman dia 45 meter. Cuma hati-hati kalau unit tak sama. Ya? Ada cm, ada milimeter. Ya? Tapi yang ni tak mungkin milimeter lah sebab dia dalam. Ya? Mungkin dia bagi nilai yang besar. Mega ke ya? Tapi mega dalam tu ya. Contoh macam tu lah ya. cm lah biasanya ya. So tukarkan sama unit. Okay. Kita tukar pada SI sebaiknya. Dapatlah 45 meter. Pukul 10.42 kita pukul sebelah. Kita cuba habis formatir ya. Okay, habis dah 5.3. Okay, dah habis 5.2, 5.3. Okay, kita masuk 5.4 kat sebelah ni. Alright. Kita cuba habiskan formatir lah. Formatir dia sikit-sikit soalan dia. Okay, soalan yang seterusnya. Apakah fenomena gelombang yang berlaku? Yang ni pembiasan ni kelas. Yang berlaku apabila ombak laut bergerak menuju ke arah pantai. Jelaskan jawapan anda dengan bantuan gambar rajah. Okay, tadi fenomena pantulan. Sekarang ni fenomena pembiasan. Okay, gelombang ni dia ada banyak fenomena. Okay, ni fenomena kedua. Okay, kalau kita tengok dia kelas, pembiasan ni dia melibatkan kecuali air, yang lain melibatkan medium yang berbeza, ketumpatan berbeza. Kalau kita kait indeks biasan dalam cahaya berbeza. Okey, kalau air dia medium sama tapi beza kedalaman. Okey. Jadi ini saya tak pasti soalan apa Tiba-tiba dia bagi kita fenomena, dia tanya fenomena. Okey, fenomena pembiasan gelombang air. Okey, betul jawapan dia. Okey, jelaskan jawapan anda. Okey, kenapa dia bentuk fenomena berlaku menuju ke arah pantai. Okey, daripada tengah laut dia dalam, panjang gelombang dia panjang, had laju dia tinggi, Bila dia pergi ke pantai, pantai dia dah cetek, dia akan mengalami pembiasan kelas. Panjang gelombang dia akan berkurangan, frekuensi still samalah. Kelajuan dia berkurangan, dan dia mula mengikut bentuk pantai. Bila kita tengoklah tu yang ombak nampak ikut dia bentuk pantai, bahagian teluk, Tanjung bahagian dalam tu. Jadi adalah perangan kat sini Gelombang air mengalami pembiasan apabila merambat daripada kawasan dalam tengah laut ke kawasan cetek pantai Pula dia besar. Apabila gelombang air menuju ke arah bahagian teluk, bahagian yang pantai ni kelas dia teluk. Bahagian kita panggil dia teluk Gelombang air akan tersebar ke arah kawasan yang luas. Ini menyebabkan tenaga yang dibawa disebarkan ke disebarkan ke kawasan yang lebih luas. Sebab tiba-tiba kini lebih besar Gelombang air yang menuju ke arah kawasan tanjung pula terbias dan menuju ke arah tanjung. Ini menyebabkan tenaga yang dibawa tertumpu pada kawasan tanjung. Kita lukislah sikit Tanjung dengan teluk. Kalau kita tengok pantai, pantai kita teluk kelas. Ni. Tak ada tadi penutupan. Pantai ni kalau kita tengok ke atas, kalau kita tak pernah tengok pun kita guna drone. Tak pernah tengok lagi, tengok TV. TV ada tunjuk gambar pada atas, dia guna drone teluk ni yang bahagian muncung ni. Pantai yang bahagian macam ni. Pantai kita seharusnya macam ni lah bentuk dia Jadi kita biasanya main kat sini lah. Kawasan yang landai ni cetek. Ni adalah teluk. Tanjung mana yang terunjur ni kelas?
Kita tak main kat sini. Orang nak bunuh diri, pergi main kat sini. So laut pada asalnya adalah dalam. Panjang gelombang dia jauh-jauh. Laju dia tinggi. Panjang gelombang dia tinggi. Bila dia menuju ke pantai, apa berlaku? Dia akan mengalami pembiasan. Kawasan Tanjung ni dia masih dalam lagi. Kawasan walaupun tak sedalam tengah ni lah, tapi kategori dalam lagi banding laut di bahagian teluk. Jadi apa berlaku? Dia daripada kita tak nampak ke lah, ombak pun kita tak nampak. Kita nampak ombak setelah dekat kan. Sebab ada perbezaan kedalaman. Jadi apa berlaku? Bila semakin dekat gelombang ni, kalau untuk teluk ni dia seolah-olah menumpu kelas. Dia akan tertumpu ke tanjung ni dulu. Dia akan macam pergi ke situ dulu terpantul ke situ dulu. Sama juga kat tanjung. Ni tanjung, ni adalah tanjung tanjung. Ini ini teluk. Okey. Dekat kawasan tanjung ni dia tumpu. Yang ni pun sama, dia tumpu. Kenapa dia tumpu? Sebab dia terunjur dulu, dia dalam lagi. Okey, kalau dekat sini dia akan terus mengikut betul pantai. Dia akan ikut dia. Sebab dia punya kedalaman dah makin kurang, energi dia makin kurang, tu orang kata ikut betul pantai. Tu yang aku nampak ombak tu ikut dia betul pantai. Sebenarnya energi dia dah berkurangan. Okey. Panjang gelombang berkurangan, laju berkurangan. Itu yang berlaku di kawasan teluk. Jadi kita nampak dia seolah-olah tersebar. Tersebar dan tersebar dan nampak dia ikut bentuk pantai. Jadi itu yang kita kata tenaga dia seolah-olah menumpu pada kawasan tanjung. Okey, tumpu pada kawasan tanjung, tumpuan dia. Sebab tanjung ni dalam. Kat teluk ni dia tersebar. Energi pun berkurangan. Itu tak bahayalah nak mandi-mandi kat sini. Memang orang mandi kawasan teluk pun. Kalau dekat pantai, mana-mana pantai lah. Tengok orang mandi-mandi dan yang cetek tu kawasan teluk kelas. Orang tak ada orang mandi kawasan tanjung ni. Sebab dia dalam, bahaya dan boleh bawa maut. Kecuali orang nak bunuh diri lah, tapi na'udzubillah lah, tak dijangkaan lah. Okey, itu soalan yang pertama. Okey, gelombang air Rajah 5.44 menunjukkan gelombang air satas berfrekuensi 10 Hz merambat daripada kawasan dalam ke sepadan kawasan cetek PQ. Habislah cikgu contek. Laju gelombang air kawasan dalam ialah 30 cm per saat. Alright. Okey. Padamlah sikit. Sikit mata tengok banyak sangat habis soalannya. Sebab tak kekurangan dia terhad sikit. Okey, hitungkan panjang gelombang lambda. Okey, ni kawasan cetek, ni kawasan dalam. Apa berlaku? Panjang gelombang ni dia ubahlah. Pertama sekali kita nak tahu pembiasaan kelas, dia punya gelombang tu kita nampak dia bengkok. Lepas tu straw dalam air nampak bengkok sebab cahaya daripada udara masuk ke air. Nampak bengkok. Jadi ni pun sama. Bila nampak pembengkokan tu maknanya dia dah mengalami pembiasan. Kalau air kedalaman tak sama. Kalau bahan lain ketumpatan dia dah tak sama. Jadi hitungkan panjang gelombang. Panjang gelombang ni kelas ni. Daripada satu biru ke biru pertama ke biru kedua. Okey, dia ada bagi nilai. Frekuensi ada 10 Hz. Kita ada laju dia 30 cm per saat. Okey, nilai dah ada dah. Nampak dia kat sini frekuensi 10 Hz. Laju dia 30. Masuk dalam formula V sama F lambda lah. Kita dapat lambda ni. Dalam 3 cm. Sebab maklumat dah ada, masuk sajalah. Okay, hitungkan laju gelombang air di kawasan cetek. Jika panjang gelombang di kawasan dalam, jika panjang gelombang air di kawasan itu ialah 1.5. Tadi maklumat kita kawasan dalam. Kita ada laju, kita ada panjang gelombang, kita ada frekuensi. Okey. Dalam pembiasan kelas, frekuensi dia sama. Maknanya nilai yang dalam kawasan dalam kita boleh ambil untuk kawasan cetek juga. Yang lain semua berubah. Dalam pembiasan ni fenomena dia mengalami perubahan. Dia alami perubahan laju, perubahan panjang gelombang, arah perambatan, semua berubah kecuali frekuensi.
Yang lain kebanyakan fenomena tak banyak berubah, 1, 2 je. Tapi frekuensi ni mana-mana dia sama je ya. Jadi nampak dah tulis kat sini. Frekuensi gelombang di kawasan dalam sama dengan frekuensi gelombang di kawasan cetek. So panjang gelombang di kawasan cetek 1.5 cm dia dah bagi. So hal laju dia V sama F lambda lah. Kita ambil frekuensi yang sama tadi kelas. So kita dapatlah 1.5 cm per saat. Kita boleh pakai frekuensi yang kawasan dalam tadi sebab frekuensi tak berubah. Dapat terus kira lah ya. Jadi ingat macam tu lah ya. Sebab tu ada setengah formula ya. Saya rasa ada tunjuk contoh pengiraan ni. Kat sini pun ada ni, ada tunjuk lah. Ya ni nampak ada jadi macam ni kelas. Kenapa jadi macam ni ni? Ya, V1 lambda 1 sama dengan V2 lambda 2 sebab frekuensi dia sama. Frekuensi 1 sama dengan frekuensi 2. Ya, V sama dengan F lambda. V sama dengan F lambda. Okay, so kita nak tahu nilai frekuensi ni, kita buat V per lambda. Oleh kerana frekuensi sama, selama pertama dan kedua, maka dia jadilah formula ni. Sebab tu boleh dapat formula macam ni. V1 bagi lambda 1 sama V2 lambda 2 ni ada dekat contoh, dekat soalan. Ya. Okey, seterusnya. Dengan menggunakan anak panah, lukiskan arah perawatan gelombang di kawasan cetek dan seterusnya lakarkan muka gelombang yang terbias. Inilah gambar dia. Nah, bandingkan frekuensi panjang gelombang, frekuensi panjang gelombang dan laju kawasan dalam dan kawasan cetek. Okey, inilah gambar di kelas. Ya. So, ni gambar asal biru ni. Okey, ni dia punya gelombang 7. So, bila dia masuk ke dalam kawasan cetek, okey, macam nak lukis, garisan normal dah ada dah, tak ada masalah. Dia akan, kamu kena tahu dia mendekati normal ke dia menjauhi normal. Itu sebenarnya kamu kena tahu. Ya. Jadi dekat sini, ya, bila dia masuk kawasan cetek, dia akan mendekati normal. Jadi kamu boleh lukis dia punya garisan pembiasan ni, dekatlah dia punya sudut. Sudut. Okey. Kamu mesti cikgu nampak sudut yang ni, gelombang 7 ni lebih besar, lebih besar daripada gelombang terbias. Okay. Dia anggar saja tapi tak payah sebab nilai tak ada, tapi kita boleh tahu. Okey, nampak ni sudut gelombang 7 besar kan. Okey, Allah terlebih pada. Ini saja kelas, sampai sini saja ya. Jangan sampai bawah. Okey, ni saja. Ni tak boleh lukis ni. Sini saja, sini sampai sini ya. Okey. Bawah tak boleh. Ni tak nak, ni cancel. Okey. Macam mana kita nak tahu? Kita kena anggarkan gelombang yang terbias tu sudut dia kurang daripada ni. Dan dia mendekati normal. Mana yang mendekati normal? Ke arah ni lah. Ke arah dekat ni lah. Itu maksud dia. Sudut dia kecil. Macam tu. Okay. So garisan panjang gelombang ni ikut dia punya arah je lah. Itu dapat hengok macam tu tu. Macam kita tahu. Ni dia ikut benda ni. Dia ikut gelombang yang terbias tu. Ni dia lukis ni kelas. Dengan syarat panjang gelombang ni jaga. Yang ni besar ni, ni kita anggap pun besar dia sama. Itu dapat gambar macam ni. Okay, bandingkan frekuensi. Okey, cikgu boleh banding. Cikgu dah cakap tadi, frekuensi kawasan dalam dengan cetek sama. Okey. Panjang gelombang. Okey. Tulis dulu ya. Mana tulis ni? Sini cikgu tak boleh ni jantan ni sebab ni words. Ya. Nanti dia akan stuck. Okay, frekuensi cetek dengan dalam. Cetek dalam sama. Okey. Laju cetek dengan dalam. Laju dalam lebih lagi lah. Okey. Okay. Laju, panjang gelombang. Okey, panjang gelombang siapa lebih panjang? Cetek dengan dalam. Okey, panjang gelombang dalam lagi. Okey. Sorry kelas. Tadi cikgu kata panjang gelombang sama. Sorry. Ni kawasan dalam, ni kawasan cetek. Dalam dia lebih dekat. Lupa ya. Terlupa. Panjang gelombang dia berubah. Maknanya kita tak perlu jaga panjang gelombang sebab dia pembiasan, dia bukan pantulan. Dia mengambil pembiasan. Okey, kalau ni besar ni kena kecil sikit. Kecil sikit. Sebab dia rapat sikit. Ni bagi kecil sikit ya. Lupa. Bila buat perbandingan boleh teringat. Okey, panjang gelombang dalam lebih dalam daripada cetek ya. So di kawasan dalam panjang gelombang dia panjang, laju dia lebih laju ya. Tapi frekuensi sama. Itulah perbandingan dia. Soalan 5.4 ni. Kita cuba ambilkan lagi lain, lepas ni kamu rehat kan, tak apa. Okey, seterusnya pembelauan fenomena ketiga.
Tadi pembiasan. Pembelauan ni bila dia lalu halangan ataupun celah, maka dia terbelau. Ya. Urai masuk kan, lain tak masuk-masuk. Oh ni dia ada buat ringkasan kat sini, cikgu tak perasan ya. Tapi cikgu dah cerita tadi, yang soalan tadi kelas. Frekuensi sama, panjang gelombang di dalam lebih besar berbanding cetek. Hal laju gelombang lebih tinggi berbanding yang cetek. Ini cikgu dah terang, dia buat dalam bentuk jadual lah. Okay, tak apalah, ni penerangan yang soalan tadi ya. Okey, tadi pun cikgu dah terang ya. Okey, seterusnya lengkapkan rajah mengikut corak pembelauan. Okey, inilah soalan dia. Okey ya. Ni dinding. Ni pun dinding. Tengok panjang gelombang tak sama. Ni celah besar, ni celah kecil ya. So dinding ni, dinding A dengan B ni dua-dua halangan ya. So apa berlaku? Dia akan terbelau. Inilah pembelauan kelas. Dia tak sama macam pembiasan. Panjang gelombang dia sama sebelum dan selepas terbelau. Dia cuma berubah amplitude kelas. Frekuensi taklah ya. Amplitude yang lain semua tak berubah. Ya. Dan dia tersebar. Okey, dia tersebar. Arah perabatan tak samalah. Dia tersebar ya. So kat sini panjang gelombang ni sama, nampak dia tersebar. Tersebar sedikit lah ya. Berbanding dengan B, kenapa B ni lebih besar dia punya penyebaran ya, selepas dia terbelau, ya, dia terbelau dulu baru dia tersebar. Kerana panjang gelombang untuk B ni lebih panjang. Kalau dia lebih, dia ada dua faktor kelas, saiz celah ataupun halangan dengan panjang gelombang. Okey, kalau panjang gelombang tu panjang, jadi dia punya kita panggil pembelauan dia lebih ketara. Maknanya dia lebih tersebar. Pembelauan ni penyebaran gelombang setelah dia melalui celah ataupun halangan. Sebab tu dia bentuk macam tu. Dia terbuka gitu kan. Nampak gambar A dengan B lah, boleh nampak dah ya. Panjang gelombang jaga sebelum dan selepas, tapi kita nampak anak panah ni. Ini adalah penyebaran. Anak panah yang keluar ni kelak adalah penyebaran. Ini penyebaran ni kecil je. Ini lebih besar. Sebab panjang gelombang ya. Sama juga celah. Ya. Kalau kamu tengok celah yang besar ni, kita nampak dia macam lurus je keluar ya. Panjang gelombang sama. Okey. Bila lurus sikit je dia punya penyebaran. Okay, kalau yang celah kecil, kita lukis dia bentuk membulat dan yang ni dia lebih besar. Ya. Nampak gambar kat sebelah ni. Kan kecil kan penyebaran dia kan. Berbanding dengan D ni dia lebih besar dan dia bentuk membulat. Dia ada istilah dia ya, dipanggil pembelauan ketara. Pembelauan ketara. Okey. Itu ingat cara lukis dia. Jadi apakah syarat pembelauan ketara ya? Maksudnya dia akan lebih tersebar selepas dibelau. Dia ada dua syarat. Pertama, panjang gelombang dia panjang. Okey, seperti gambar rajah B. Yang kedua, celah dia sempit atau halangan dia kecil. Maka dia akan lebih terbelau ataupun kita panggil pembelauan ketara. Okey. Rajah 5.54 menunjukkan ruang tamu, pelan ruang tamu dan bilik tidur seorang budak baring atas katil tidak dapat melihat televisyen di ruang tamu. Tapi dia dengar ya daripada bilik dia. Lukiskan muka gelombang dan terangkan fenomena pembelauan yang boleh menyebabkan budak tersebut mendengar bunyi televisyen dan nyatakan satu fenomena lain menyebabkan bunyi merambat dari televisyen. Okay. Sebenarnya walaupun budak duduk kat dalam, sebenarnya dia terbelau ikut ni lah pintu dia ni. Pintu tu dia punya dia jadi terbelau. Okey, halangan dia ni lah dinding ni lah, ni dinding. Okey. Kita tengok jawapan dia ya. Okey, nampak ni lukisan ni kelas. Nampak. Ni bunyi TV tadi, mak dia keluar and then bila dia lalu halangan besar ni, okey. Dan halangan ialah lepas tu dia masuk pula ikut pintu, ikut celah ya. Maka dia akan terbelau. Tu budak terdengar tu. Ni lagi lukisan ni kelas. Nampak ni pembelauan sebelum bila dia masuk pintu celah antara dinding dengan dinding pintu tu, dia masuk, dia terbelau, budak tu dengar lah. Ni lukisan ni lah. Lukisan untuk gambar rajah pembelauan yang melalui pintu dia tu. Bukaan pintu dia tu. Celah lah ya. Bunyi mempunyai panjang gelombang yang panjang kepada gelombang bunyi pintu bilik ialah kepada gelombang bunyi pintu bilik ialah celah yang sempit. Okey.
Bunyi dari TV mengalami pembelauan semasa melalui pintu bilik. Dan selepas dia mengalami pembelauan, gelombang bunyi tersebar ke dalam bilik tidur. Sebab tu dia dengar. Ya? Okay. Inilah berlaku. Selain daripada fenomena pembelauan, okay, apakah fenomena berlaku di sini? Ialah pantulan bunyi. Okay. Boleh tak cikgu habiskan? Boleh tak kelas? Sikit lagi. Cikgu nak habiskan formatif je. Kelas? Boleh. Boleh. Sikit lagi ya. Sikit lagi. Sebab alang-alang habis formatif, minggu depan kita tinggal sumatif je lah. Okey, sebab formatif soalan dia pendek-pendek ya. Tapi cikgu nak terang secara jelas lah. Okey, ada dua lagi sikit. Okey, Raja, yang ni interference. Baru je kamu belajar ya. Baru minggu ni kan. Okey, interference ni kelas. Kalau pembelauan, dia melalui halangan ataupun celah. Okey, interference ni apa pula? Interference ni bila dia ada dua sumber, dua yang nak keluarkan gelombang tu dia ada dua. Itu dia panggil dua, kalau celah dua celah koheren. Kalau celah lah. Gelombang air dia guna pencelup tu. Dua celah koheren. Dia panggil apa ya? Sekejap. Bahan tu dia sama frekuensi. Kalau cahaya dia sama, panjang gelombang dia sama, frekuensi dia sama. Kalau air dia guna pencelup lah. Dia ada pencelup sama ada bulat ataupun satah panjang macam tu. Okey? Kalau bulat tu dia ada dua sumber yang sama frekuensi, sama bahan. Macam itulah maksud dia. Kalau cahaya dia akan guna celah. Tapi sumber dia satu je, itu cahaya monokromatik. Satu warna, satu panjang gelombang. Bunyi pun sama. Kita ada dua penjana, dua speaker. Penjana satu, penjana yang hasilkan gelombang. Speaker, kita ada dua speaker. Dua speaker tu lah dua sumber koheren. Itu maksud dia ya. Okey, nyatakan fenomena berlaku bila cahaya melalui celah tunggal. Okey, ini eksperimen dua celah ion ni kelas khas untuk interferens cahaya. Ingat ini adalah interferens cahaya. Okey, interferens cahaya ni dia special sikit sebab cahaya dia panjang gelombang pendek. Dia mesti ada satu sumber monokromatik. Satu sumber yang mono. Mono ni masuk satu. Apa masuk satu? Satu panjang gelombang. Kalau warna merah je. Warna hijau ya kan cahaya ada 7 warna kan. Biasa kita guna merah sebab merah paling panjang ya. Di sini dia guna hijau. Okey, dia ada guna satu cahaya monokromatik. Apa maksud mono? Mono ni satu. Satu panjang gelombang, satu frekuensi. Ya, itu maksud dia. Dia tak boleh banyak, dia tak boleh macam pelangi tu. Pelangi ada 7 warna, tak boleh. Tak boleh guna cahaya putih. Cahaya putih ada 7 warna, ya. So di sini dia guna kotak sinar. Kotak sinar ni cahaya biasa, dia ada 7 warna. Jadi nak bagi satu warna dia guna penapis hijau. Kalau eksperimen biasa kita guna laser. Laser dia warna merah. Satu color saja, satu panjang gelombang. Depend lah nak guna yang ni, dia penapis hijau ni sebagai satu warna tu ya. Okey, cahaya ni dia special, dia kena alami pembelauan dulu baru dia terinterferen, baru dia interferen. Nampak? Dia lalu celah yang pertama, ya, di celah kecil, dan dia lalu dua celah lagi. Dua celah ni lah, dua celah ion. Baru baru dia mengalami interferen. Interferen ni nak cerita pertindihan kelas. Nampak? Ya. Sebenarnya ni bila celah pertama ni, dia akan macam ni. Okay, bila dia lalu celah yang kedua, ada dua celah. Okey. Satu macam ni. Macam ni. Okay, bila dia lalu celah-celah ni, kelak ni ada bertindih tu kelas. Tu yang dapat pertindihan tu. Nampak? Dia akan bertindih. Nampak? Pertindihan inilah interferens membina, interferens musnah. Macam tu. Untuk cahaya lah. Cahaya dia ada dua fenomena sebelum berlaku. Dua tu masuk interferens lah. Maksudnya ada satu pembelauan, dia lalu celah. Dan satu lagi adalah interferens. Okay, organ lain pula. Media lain, gelombang air, gelombang apa lagi, gelombang bunyi. Dia tak perlu fenomena lain. Dia terus dua sumber koheren. Terus dua sumber, terus dia terbelau. Mesti ada dua kelas sebab kita nak dia bertindih. Interferens. Itu sebenarnya. Okey, nyatakan fenomena berlaku bila cahaya melalui celah tunggal, itu adalah pembelauan. Bila lalu celah je, halangan je, itu pembelauan yang tadi kan. Okey, apakah yang berlaku pada dua alur cahaya dalam kawasan PQ di atas skrin? PQ. Okey. Dua alur cahaya tu dia bertindih, dia panggil superposisi.
dua alur cahaya bersuperposisi untuk berlaku fenomena interferen. Superposisi itu pertindihan. Jadi kita dapat interferen membina ataupun memusnah. Ya. Okey, huraikan pembentukan pinggir cerah dan pinggir gelap. Okey. Kita akan nampak kat sini yang hitam ni gelap lah. Okay, yang hijau ni sebab dia warna hijau, itulah cerah. Kalau warna merah dia akan warna merah. Kalau warna putih lah. Ya, cerah maksudnya warna dia lah. Ya. Okey, kalau yang cerah ni kelas maksudnya pertindahan untuk interferen membina. Sama ada kan cikgu Batia dah ajar kan. Okey. Puncak bertemu puncak, okey. Kalau ni A, yang ni A, dia akan jadi hasil dia 2 kali ganda, 2A. Okey, 2A. Kalau lembangan bertemu lembangan, dia akan jadi 2 kali ganda lembangan, negatif 2A. Sebab yang ni negatif A, yang ni negatif A, dia akan jadi negatif 2A. Macam tu campur. Cikgu kalau ni A ni 2A, dia akan jadi 3A. Macam itulah, tapi jarang yang tak samalah. Okay. Jadi itu interferen membina. Yang cerah ni interferen membina kelas. Tak kisah lembangan bertemu lembangan ataupun puncak bertemu puncak. Kalau yang gelap ni kelas, okey, yang gelap membina bertemu dengan memusnah. Membina. Sorry kelas. Puncak bertemu dengan lembangan. Apa sebut ni? Ya. Okey, so kalau ni nilai dia A, yang ni negatif A. So A tambah negatif A dia akan jadi kosong. Sebab tu dia lurus. Kalau dia sama nilai dia jadi 0. Kalau tak sama nilai dia akan mengambil pengurangan amplitude lah. Ikut nilai siapa banyak lah. Sebab itu interferen memusnah, puncak bertemu lembangan. Nilai sama dia 0. Okey, itu maksud dia lah. Inilah interferen dua alur cahaya secara membina menghasilkan pinggir cerah. Okey. Interferen dua alur cahaya secara memusnah menghasilkan pinggir gelap. Maksudnya interferen membina pinggir cerah, interferen memusnah pinggir gelap. Okay, dalam satu susunan radas, ni dia bagi nilai ya. A 0.3 mm, D 2.5. Okey, A ni kelas jarak di antara dua sumber. Ya. Okey, D daripada sumber ke tempat kita ukur. Itu D. Okey. Jarak di antara dua pinggir celah yang bersebelahan ialah X. Okey, maknanya cerah ke cerah itu X ataupun gelap ke gelap itu X. Maknanya interferen membina ke membina seterusnya. Okey. Hitungkan panjang gelombang. Okey, ni tak nampak ya. Ini sebenarnya formula dia, saya tak tahu kenapa ni dia jadi hilang. Okey, sebenarnya formula dia formula biasa lah kelas. Interferen ada satu formula khas. Lambda A X per D. Kita ada A, kita ada X, tadi kita masukkan je. Dengan syarat, samakan semua unit dia. Nampak? Tak sama ni, mm, meter, mm. Okay, so kita tukarlah 0.3 mm kali 10 negatif 3. Okay, kat sini ada ni sebab saya punya format ni. Okay, 0.3 kali 10 negatif 3, 4.6 kali 10 negatif 3. Okay. Lepas tu lambda AX per D. D bahagi sajalah 2.5. So jawapan akhir dia ni lah kelas 5.52 kali 10 negatif 7 meter. Masukkan saja. Cuma syarat dia tukar nilai unit dia supaya sama. Dapat kelas setakat tu? Dapat. Okay, ya. Satu lagi cikgu nak tunjuk. Last soalan elektromagnet. Ni pengiraan ni pun cikgu Batia tunjuk itu kan. Ni dah pengiraan prestasi dah. Last pemati 35.7. Okay. Masalah dia kehilangan ni. Okey, Rajah menunjukkan spektrum elektromagnet apakah gelombang ABC. Ni kena ingat susunan dia ya. Dia susun daripada panjang gelombang yang panjang, gelombang radio, sehinggalah yang paling pendek sinar gamma. Kalau ikut frekuensi, sinar gamma paling tinggi, panjang gelombang radio paling rendah. Ya. So kena ingatlah apa dia susunan dia ya, mengikut panjang gelombang ataupun frekuensi kamu nak apa terpulang. So A apa? Gelombang radio ya. Sinar X, okey. Gelombang radio, ya, lepas gelombang radio, gelombang apa? Gelombang mikro, lepas tu sinar inframerah, ya. Lepas tu cahaya tampak, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar X dan sinar gamma. Okey.
A sinar gamma, B sinar ultra ungu, C gelombang mikro. Itu nilai dia lah. Okey, susulkan senarai 4 gelombang elektromagnet yang diberikan di bawah mengikut tertib. Inilah saya dah baca tertib dia tadi. Saya terbaca jawapan bawah. Okey, susunan dia gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, sinar X dan sinar gamma. Okey, dalam udara cahaya biru dengan panjang gelombang 420 nanometer bergerak dengan laju 3 kali 1008 meter per saat. Okay, cahaya biru berkurangan kepada 2.25 kali 1008 meter per saat apabila melalui satu medium cecair. Berapakah panjang gelombang cahaya biru dalam medium cahaya tersebut? Okey, dalam udara kita dah ada nilai dia lah. Panjang gelombang dia yang ni dalam medium pun kita dah ada panjang laju cahaya biru berkurang ke 2.25 Dia nak panjang gelombang. Ni dia dah masuk siap-siap ni. Dia gunakan V sama formula dia sebenar ialah VF lambda Ni. Okay, kenapa jadi C? Sebab C ni kelajuan cahaya. Kita guna kelajuan cahaya tu dia jadi CF lambda lah. Okay, dia sebenarnya V tapi bila kait dengan kelajuan cahaya dia akan jadi C. Sebab C dia ada special dia punya simbol kelajuan cahaya iaitu C 3 kali 10 kuasa 8 meter per saat. So masukkan nilai lah kelajuan masing-masing, frekuensi, berapa lambda dia. Ni yang pertama dalam udara. Dalam medium, ni dia punya kelajuan, frekuensi tak tahu. Lepas tu ni panjang gelombang dia. Dan bila kita kira dia samakan sahaja sebab frekuensi dia sama, maka kamu dapatlah lambda dia 315 nanometer. Dia tak tukar sebab dia ambil nilai panjang gelombang untuk yang medium satu lagi tu pun dalam nanometer. Tak tukar tak apalah. Kenapa dia dapat sama? Sebab frekuensi sama je kelas. Walaupun medium tak sama, frekuensi ni dia jarang berubah. Itu pengiraan dia lah.